alhamdulillah alamin. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Pertama sekali terima kasih kepada saudara Faiz Basri, Wakil Pengurus Majlis pada hari ini. Yang anda hormati Presiden Profas, saudara Ahmad Dozari, dan juga Presiden SRC kita, saudara Farahi, dan seluruh sahabat-sahabat daripada berbagai-bagai kos lah. InsyaAllah khabar semua sihat. Alhamdulillah. Ya, tajuk yang kita sebelum tu ucapkan terima kasih kepada Prof lah kerana sudi menjemput Ana yang bukan siapa-siapa lah pada hari ini untuk berkongsi ataupun kita membincangkan tentang isu hashtag Ankara, Brief Ankara. Okay, baik. Dalam pada kita tengah duduk bincang isu ni pagi tadi nah kita nyenyak tidur pagi tadi berlaku lagi pengeboman di Turki. Walaupun kematian tu tak sebanyak yang hari tu, berlaku pula dalam tempoh kita tengah duduk bincang, tengah duduk tidur malam tadi berlaku kabar tersebut. Okey, yang kita bincang pada hari ni adalah Ankara ni dia nama bagi capital city bagi Turki. Asal Istanbul kan, kita ada Ankara. Berlaku yang anda fokus pada petang ni satu isu sahaja, satu siri pengeboman yang berlaku pada 17 Mac silap anda, pada bulan lepas. Dalam kes tu, dalam kejadian tersebut dilaporkan lebih kurang 37 orang mati. Lokasi yang berlaku betul-betul di tengah-tengah pusat takbiran Ankara. Berlaku pula di tempat yang crowded dengan orang awam nak kawasan bas, ketiam bas. Tempat yang crowded dengan orang awam nak balik kerja dan sebagainya. Dekat juga dengan pejabat pertahanan Turki sendiri, capital city macam Putrajaya. Dekat juga dengan pejabat kehakiman dan sebagainya. Itu yang berlaku lah. Jadi anak nak tanya kepada sahabat-sahabat semua dan juga kepada Profas sendiri tu, kenapa kita kata Turki? Kenapa kita memilih Ankara untuk berbincang pada petang ni? Sebenarnya kalau kita ikut rekod sepanjang tahun ni, sepanjang tahun 2016 ni, setakat yang nak buat kajian tadi lah, lebih kurang ada dalam 9 kes. Kalau masuk tadi 9 kes siri pengeboman yang berlaku di seluruh dunia tahun ni saja 9 kes. Itu termasuklah yang berlaku di Afrika, di Amerika sendiri, di mana lagi, di yang baru itu di mana, Brussels, Belgium, dan yang terbaru beberapa hari lepas di Pakistan, Lahore, yang dia orang target orang Kristian. Di Iraq berlaku juga. Boleh kata 9 siri pengeboman berlaku pada tahun ini saja. Jadi dalam banyak-banyak siri ini, kenapa kita pilih untuk bincang kepada Turki? Jadi soalan ni mudah untuk menjawab. Kemungkinan antara jawapan yang kita boleh bagi adalah satu, sebab dipanggil apa, kita punya hubungan sentimental dengan Turki ni sangat kuat lah atas kita sebagai seorang Islam. Turki ni bagi kita sebuah negara yang sudah lama ada hubungan sentimental dengan kita, sejak daripada zaman Melaka lagi, zaman Sultan Melaka lagi, mengenai Iraq, bukan sekadar hubungan biasa, mengenai Iraq. Walaupun kita tak rasa sangat ketika tu, tapi sekarang ni kita dapat rasa ukhuwah Islamiah itu berlaku. Dan sebab itulah aku kita rasa topik terpanggil untuk kita bincangkan isu Ankara. Satu. Yang keduanya dari sudut kita dapat perhatikan dari sudut coverage media sendiri.
dalam isu di Ankara baru ni kan. Sebab dia panggil apa? Dia dekat-dekat dengan isu di Belgium lagi. Dan kalau kita perhati yang lepas-lepas pun di Paris ni kan, Charlie Hebdo, respon masyarakat antarabangsa dia tak sama. Dan rasa sebab itulah kita terpanggil untuk kita bincang isu Ankara. Maknanya dari sudut coverage media antarabangsa ni dia tak seluas isu yang berlaku di Eropah, kan isu di Belgium, isu di Paris, di Paris lah. Jadi anda rasa itu antara sebab benda ni menjadi highlight untuk kita sama-sama bincang pada depan. Yang ketiga ialah kenapa kita baru bincang selepas daripada berlaku di Ankara baru. Dia bukannya yang pertama dan dia juga bukannya yang terakhir berlaku. Sebab lepas daripada isu Ankara tersebut berlaku lagi di Istanbul. 4 hari lepas tu berlaku di Istanbul. Walaupun tak banyak tapi berlaku juga di Istanbul dan sama pada hari ini. Maknanya dia bukannya yang paling latest. Tapi sebab apa kita ramai-ramai bincang? Sebab yang sebutkan tadi lah. Satu, sebab kita punya hubungan tu lama tu. Dan isu yang naik isu ni sebab coverage yang tak balance ketika isu Ankara baru ni. Dan di Turki kan, kalau kita cek rekod, satu, sebelum kita pergi lebih lanjut, anda nak berkongsi yang tukar kat dia tu, dia kita bincang isu antarabangsa, isu dunia, isu geopolitik dunia. Kita berdepan dengan satu benda yang banyak sangat uncertainty sebenarnya. Banyak sangat benda yang kita tak pasti. Kita mungkin boleh saja untuk kita analyse dari sudut ini, dari sudut ni. Tapi sebenarnya kita masih lagi dalam keadaan yang ambiguous. Tak jelas sebenarnya. Dan hanya masa yang akan menentukan apa yang kita predik itu berlaku atau tidak. Setakat ini apa yang kita boleh ialah kita refer sekadar apa kita mampu, berapa maklumat yang ada dan kita dibandingkan mengikut kapasiti kita lah. Untuk Turki kan, kalau kita cek balik rekod dia, mencari punca di mana berlaku kenapa Turki ini sasaran. Kalau kita rekod sendiri Turki sepanjang tahun ini saja, dan tahun ini saja ada sebanyak 5 siri pengeboman. Setiap bulan ada. Januari di Istanbul, Februari di Ankara, tak apa sebulan lepas tu berlaku pula di Ankara. Dan untuk Mac berlaku di Istanbul pula, dan semalam pula berlaku di Istanbul juga. Ada 5 siri, 5 tahun ni saja ada 5 siri. Dan kalau kita ikut rekod sepanjang kita ambil kita punya masa terakhir tahun 2003, sejak Erdogan mengambil alih Turki, sejak situ anda guna situ sebagai titik poin kita untuk sampai sekarang. Tak silap anda berlaku lebih kurang dalam 9 siri pengeboman yang berlaku. Dan yang Ankara baru ni dia bukan yang paling besar, bukan yang paling teruk. Yang paling severe sekali berlaku tahun lepas, bulan Oktober. 107 orang meninggal dunia, berlaku di Ankara juga. Itu yang paling severe lah dalam sejarah pengeboman Turki, itu paling teruk, bukan yang Ankara baru ni. Tapi benda tu kita tak sedar. Sebabnya lepas tu berlaku di Charlie Hebdo pula, dan seterusnya sampai pada hari ni lah. Okay, kenapa anda ambil titik poin bermula di semenjak Erdogan mengambil alih? Kenapa anda ambil start point di situ? Sebabnya kita tahu ialah itu titik poin Turki berubah daripada Turki lama kepada Turki yang terlihat pada hari ini. Erdogan ni anak kira, kalau anak kata tak keterlaluan untuk anak kata, boleh katalah Turki dan Erdogan pada hari ini menjadi harapan lah, boleh kata harapan pada seluruh umat Islam, terutama negara-negara barat yang ditindas, dan juga kita sendiri pun kan meletak harapan tinggi kepada Erdogan dan Turki untuk panggil kembali naik lah, at least membawa imej Islam ke peringkat yang lebih tinggi. Itu kita letak harapan lah dan kita bertengok Facebook pun anak kira amat viral benda ni. Semua orang bila Turki akan kait dengan Osmaniyah dan sebagainya. Sebab tu memang secara betul berlaku. Dan anak kira anak boleh sebut beberapa pencapaian yang anak kira sangat brilliant lah atau telah buat, excellent lah
dan tempoh 10 tahun dia pegang Perdana Menteri tu, anda kira dia tengah buat satu pencapaian yang sangat-sangat cemerlang. Banyak, cuma ada sebut perkara saja. Yang pertama dari segi ekonomi. Ekonomi, Erdogan dia bawa Turki daripada 116, 100 lebih ranking dunia dalam ekonomi, top 20 dia bawa, G20 dia panggil. Ekonomi top 20 dunia, bersaing dengan Eropah. Daripada 100 lebih ranking dulu dia bawa dalam masa 10 tahun. Itu perkara. Yang keduanya, dia punya pendapatan rakyat dia dalam tempoh 10 tahun yang terdekat meningkat 300%. Pendapatan per kapita rakyat meningkat 300%. Boleh bayar tak tahu mana. Kita inflasi naik kan, dia pendapatan naik, maknanya inflasi dia mampungan. Dan yang ketiga ialah dari sudut kekuatan tentera, military power dia berjaya menempatkan Turki pada hari ini dalam ranking top 10 dunia dari sudut military power, tentera. Walaupun bukan di top 5 tapi top 10 Turki pada hari ini lah, pada hari ini. Dan juga dia berjaya membuat production sendiri dari sudut kapal kereta kebal, pesawat tempur dan sebagainya. Dari sudut production of weapon, dia berjaya buat sendiri tanpa perlu bergantung dengan Eropah. Turki pada hari ini lah antara kejayaan di bawah Erdogan. Itu kena sebutlah untuk kita berlaku adil, untuk kita menilai dia macam ni. Itu antara beberapa ciri lah yang disebut. Dan paling penting ialah dia berjaya melepaskan Turki daripada cengkaman Bank Dunia, IMF. Bahkan dia pula meletakkan Bank Dunia tu berhutang dengan dia, $5 bilion berhutang dengan dia, Turki. Bagi tahu Bank Dunia ni antara tool yang digunakan oleh kalau kita pernah dengar konspirasi antarabangsa kan, dalam kajian geopolitik dia ada satu aliran dia panggil conspirationist. Ada satu aliran ni dia mengkaji dari sudut konspirasi, dia kaitkan semua benda. Dan IMF ni antara tool yang digunakan oleh Jews, Rothschild untuk mengkontrol dunia pada hari ini. Dan Turki berjaya keluar daripada masalah tersebut. Balik pada isu Ankara, itu ada sebutlah beberapa siri pemboman yang berlaku sejak tahun 2023 sampai ke tahun 2016. Boleh kata hampir 9 ataupun lebih sikit lah, 10 mungkin siri pengeboman yang berlaku. Dan kalau tengok kebanyakan pengeboman yang berlaku ni, apa punca dia? Kenapa Turki yang menjadi mangsa? Walaupun kita tak nafikan lah, negara lain pun ada juga, tapi yang Turki punya ni apa punya sebab dia? Kenapa dia bom? Kalau kita cek rekod-rekod yang after pengeboman yang berlaku tu, boleh kata hampir dalam 9 tu, boleh kata 6 daripada 9 tu ada pihak yang claim bertanggungjawab. Dan yang yang claim tu adalah pihak Kurdish. Tahu Kurdish? Kurdish ni satu bangsa atau satu wilayah, yang satu bangsa lah di selatan Turki yang sepadan dengan Syria dan Iraq. Dia satu bangsa tapi dipecahkan oleh sepadan negara. Sebahagian mereka ada di Iraq, sebahagian ada di Syria, sebahagian ada di Turki. Kalau kita combine tu, dia boleh bentuk satu negara pula kat akhir, untuk Turki, untuk Kurdish. Dia orang claim, boleh kata hampir kebanyakan attack yang berlaku di Turki selama ni. Dan juga baki lagi tu, walaupun tak claim, tapi orang Turki kata kemungkinan juga Kurdish juga. Cuma beza dia yang paling latest yang baru ni, yang di Ankara bawah ni. Di mana untuk yang tu tiba-tiba PM Turki kata itu bukannya kerja Kurdish, itu kerja ISIS. Dia switch dia punya target daripada Kurdish ke ISIS. Jadi kalau kita cuba nak analyse, satu, kalau kita cuba tengok dari sudut internal struggle Turki sendiri kan, dia memang ada konflik dalaman sendiri. Iaitu lama dah berlaku ni pertembungan dengan pihak Kurdish di selatan Turki itu sendiri, yang mana bermula pada tahun 1978 kalau tak silap ana. Mereka Kurdish ni dia nak merdeka daripada Turki. Daripada itu dia orang melancar kempen untuk merdeka, sehingga kepada perang dengan Turki sendiri. Dan perang itu berlaku dengan sangat lama sampai pada tahun sampai ke peringkat bila dia dah kalah tu, lepas tu baru berlaku siri-siri pengeboman yang berlaku tadi.
Sebelum ni dia fokus ke bahagian Turki sahaja. So one of the reason kita boleh kata ialah itu satu punca lah daripada pengembangan yang berlaku di Turki. Itu kalau kita tengok dari sudut Turki sahaja, isolate Turki sahaja. Tapi kalau kita cuba tengok dari sudut dunia geopolitik yang berlaku pada hari ini kan, dalam bab geopolitik ni kita kena tengok ada beberapa pertembungan blok yang kita panggil, yang kita boleh tengok. Lepas Cold War yang berlaku pada dulu kan, zaman Soviet Union ataupun itu Pakatan Warsaw dipanggil. Warsaw berlaku bertembung dengan pakatan yang diketuai oleh Amerika Syarikat, nama dia NATO. Dan dalam pertembungan itu kemenangan berada di pihak NATO, dan Rusia yang iaitu Soviet Union terpaksa membubarkan dia punya Soviet itu, Union itu menjadi Rusia pada hari ini. Tapi 2-3 tahun kebelakangan ni ataupun 5 tahun yang terdekat ni, Rusia dan beberapa negara buat pakatan baru yang dinamakan BRICS. BRICS ni satu akronim kepada Brazil, Rusia, India, China dan South Africa. South Africa ni paling atas join pakatan baru ni. Aim dia untuk lawan hegemoni Amerika, untuk compete dengan petrodollar punya ekonomi pada hari ini. Itu aim dia. Dan daripada situ berlaku pertembungan kan, pertembungan blok situ. Dan Turki adalah alliance pada NATO. Cuma isu dia ialah pasca perang dingin yang berlaku pada zaman dulu, dunia ini dipaksa untuk tumbuh pada satu sistem yang dipanggil sistem liberal order, atau kita panggil satu sistem new world order kan. Dia memang berlaku, dilancarkan oleh Bush sendiri menggunakan tema anti teroris untuk membuat dunia ni berada dalam satu panggil sistem politik dunia dipanggil new world order ataupun liberal order. Tapi itu isu dia sekarang, Rusia tak mudah-mudah tunduk dengan benda tersebut, buat pakatan baru BRICS. Dan Turki walaupun dia belah NATO, tapi dari sudut ekonomi dia merupakan rakan yang besar dengan Rusia, Turki sendiri. Dan bila timbul isu di Syria, isu ISIS, di situlah berlaku pertembungan blok tadi. Dan situlah bermula kita panggil kekeliruan dari sudut hubungan geopolitik antara Turki dengan US, dengan Turki dengan Rusia. Kalau belum lupa lagi, kita cuba tengok isu Turki menembak jatuh pesawat Rusia yang lalu kat border dia. Bila ditembak itu satu permulaan pada hubungan yang amat retak dengan Rusia. Dan kalau kita baca analisis yang dibuat oleh think tanker daripada US sendiri, ataupun dia bukan US, dia daripada beberapa negara, dipanggil nama Catahon. Daripada dia ni, dia kata sekarang ni dunia sedang menuju ke arah multipolar system, tak berpusat pada mereka sahaja, ke arah tu. Dan dalam menuju ke arah tu kan, Turki sedang keseorangan. Dia dah gaduh dengan mereka, dia gaduh juga dengan Rusia. Di Rusia dia gaduh sebab di Syria dia gaduh, dengan Amerika dia gaduh sebab isu Syria. Sebab di Syria Amerika dia support Kurdish di selatan Turki itu yang sepadan dengan Syria untuk fight ISIS. Tapi Turki pula tak perhatikan Kurdish. Amerika bantu Kurdish, faham tak? Sebelaku konflik yang terus di situ, dengan hubungan tak berbaik, tambah lagi dengan Rusia interfere pula, lagi membuat keadaan. Itu satu angle dari sudut geopolitik dunia yang kita tengok dalam ekonomi. Tapi kita jangan lupa pertembungan clash of civilization yang berlaku kita dengan Barat ni, dia tidaklah berpaling pada ekonomi semata-mata. Dia ada lebih besar daripada itu. Ada isu lebih besar daripada ekonomi. Iaitu isu apa? Isu perbezaan budaya yang paling besar sekali. Isu agama banyak. Mungkin benda ni kalau sebut, biasa benda ni akan diabaikan oleh semua pihak lah. Ramai pihak yang cuba kalau boleh tak sebut isu ni. Tapi kita tak boleh deny isu ni berlaku. Dan Erdogan sejak dia naik jadi Perdana Menteri, dia ni banyak lantang untuk mengkritik isu-isu dunia dan sebagainya. PBB, dia attack sistem-sistem lama yang ada di dunia. Dan boleh kata daripada situ
bermula lah usaha-usaha daripada Europe sendiri untuk menjatuhkan Erdogan, campur tangan daripada luar untuk menjatuhkan Erdogan. Dan kali ikut medan antarmasa memang Erdogan ni kira amat tengoklah rekod dia. Cuma kita kena berlaku adil di sini. Adakah betul Erdogan sudah korak seperti yang didakwa ataupun macam mana? Balik ke Turki pada Ankara baru ni kan. Di antara sebab kenapa antara alasan yang diberi oleh Western lah, kenapa mereka tidak menyambut ataupun tidak bersimpati sangat dengan isu Ankara pun, ialah sebabnya mereka tahu itu adalah hanya satu tindakan politik Erdogan untuk memperkuat kuasa dia. Sebabnya 2 hari sebelum Ankara berlaku letupan yang 17 Mac itu, US Ambassador di Turki, dia sudah warning. Dia punya rakyat dia Turki, dia kata kemungkinan berlaku attack di Ankara 2 hari sebelum. Dia warning pada dia punya rakyat dia. Tapi walaupun dah di warning pada rakyat dia, benda tu official, keluar official, dia tak rahsia, mesti lagi berlaku. Itu jadi persoalan, adakah benar itu? Dan kebetulan pula bila berlaku attack itu, dalam Turki ini sudah switch dia punya target daripada Kurdish kepada ISIS. Walaupun kita tengok tempat berlaku memang kalau biasa Kurdish ni dia target tempat yang boleh nak sentimen anti Kurdish, tapi itu yang berlaku. So di mana apa yang kita nak buat dengan beberapa ketidakkonsisten yang berlaku di sini? Itu satu perkara. Yang kedua adalah dari sudut Erdogan sendiri. Rusia selepas daripada isu ditembak jatuh pesawat Rusia tu kan, ditembak jatuh, Rusia telah mula mendedahkan beberapa maklumat bahawa Turki sebenarnya Erdogan menyokong ISIS daripada belakang indirectly. Macam mana? Dari sudut ISIS di Syria, dia berjaya kuasai hampir sebahagian daripada telaga minyak di Syria. Dan minyak tu dia sebut pada Turki. Dan Syria mendedahkan laporan satelit. Ada gambar lagi. Ada gambar truk-truk besar daripada Turki masuk menyelundup minyak daripada ISIS. Lepas itu dia dapat kekuatan ekonomi untuk menjana beli senjata. Dan tuduhan ini masih lagi tak dijawab oleh Turki dengan bukti yang konkret. Yang deny sahaja. Dan patut pula didedahkan penglibatan anak dia sendiri, Erdogan, Bilal Erdogan, dalam isu minyak. So dalam keadaan ini, walaupun kita kata Turki ni Erdogan satu pemimpin yang baik, lebih utama lagi dia daripada aliran Islamis kan, aliran Erbakan dulu, walaupun dia dah sedikit lain daripada pendekatan, tapi dia still lagi aliran Islamis. Tapi kenapa dia buat macam tu? Tambah lagi pula dengan paruh baru ni berlaku pula isu dengan Israel. Dulu kita nampak Turki Erdogan sangat lantang kritik Israel, tiba-tiba setuju untuk berbagi hubungan dan buat statement kita memerlukan antara satu sama lain. Itu kita boleh baca satu statement politik sahaja. Tapi antara demand yang dibuat Israel ialah Hamas kena tutup HQ dia di Turki. Itu demand yang dibuat oleh Israel dan Turki mematuhi demand tersebut. So itu yang disebut tadi, isu-isu di sini banyak yang kita tak pasti, banyak uncertainty dia. Kenapa? Apa reason dia sebalik yang berlaku? Apa dia? Dan anak meletakkan di situ saja untuk kita nilai lepas ni. Untuk kita nilai apapun, jangan kita lupa beberapa bulan lepas ketika Turki teruk ditekan oleh dunia, Ittihad Alami, Ittihad Ulama sedunia buat statement, apa-apa kita kena support Turki juga. Walaupun kita tahu Turki ni gini, ada banyak maklumat yang kita mungkin dapat pelik ada. Tapi at least Turki masih lagi menjadi tempat untuk mana-mana organisasi Islam untuk bersidang di sana. Dia dapat memayungi benda tu. At least. Mungkin kita tak deny, mungkin ada mufarak, mungkin tak deny benda tu. Tapi at least apa-apa yang berlaku, kita kena ambil yang paling kurang mudarat. Dan Turki ni antara negara Sunni yang paling kuat. Negara Sunni yang paling kuat di dunia ni lepas Mesir, Turki pada Mesir. Dan kali ikut timbalan seorang ulama dunia, Syekh Abdul Hadi, Tubuh Haji Hadi sendiri, dia kata Hizbullah sendiri mengakui, Iran sendiri diakui untuk mengepalai kebangkitan dunia ni, umat Islam, dia kena lead by Sunni, bukan Syiah.
Iran boleh lead tapi dia tak akan dapat mampu lead satu dunia. Yang kena leadnya orang Sunni. Dan sebab itu mereka berusaha berupaya menjatuhkan Mursi di Mesir. Sebab di Turki walaupun kita kuat, tapi dia punya sekuler sangat kuat. Dia memegang army dan posti itu sendiri di Turki. Jadi itu situasi yang kita pada hari ini. Dan anak harap sama-sama akan balik ke sana dan meletakkan benda kita yang sebenarnya. Dan last sekali untuk kesimpulannya ialah apa sikap kita, apa yang kita buat. Ini anak-anak suarakan satu perkara, iaitu kena dengan trend semasa, iaitu ni anak tengok peribadi, sejarah peribadi, anak observe, anak perhati kita ni, di kalangan kita ni sudah ramai yang dibius dengan sikap untuk bersikap dengan paling kurang kita buat apa, paling kurang kita buat apa. Kita dibius dengan sikap yang seperti itu. Kita hanya fokus pada apa yang paling kurang kita buat apa isu paling kurang kita buat apa. Dalam isu ni sama juga, ini yang bukan isu pertama, sama isu macam isu Palestin ni dah berapa kali buat kan. Dia akan berlaku dan kita akan buat bersama, buat seminar, buat gini-gini, dan berlaku buat lagi. Kita hanya fokus pada apa yang kita paling kurang kita buat. Itu masalah kita. Kita tak fokus pada apa yang paling banyak kita boleh buat. Dan dalam bab isu macam ni, jawapan paling mudah ialah memang isu ni adalah kelemahan politik umat Islam. Betul, politik ni bukan satu solusi yang paling menyeluruh. Memang betul. Tapi dia sebut dengan politik itulah musuh menekan kita sekarang. Dalam angle tu dia ambil keputusan kita. Dan sebut lepas tu dilancarkan education dan sebagainya. Dia mencapai, memang mencapai. Kita di segala aspek. Dan kita hanya ambil sikap untuk buat apa yang paling kurang. Itu satu sikap yang anda kira tak betul lah, tak betul. Sama dengan isu Palestin. Isu Palestin amat jelas. Kita tak ada kekuatan politik untuk lindungi Palestin. Dan kita hanya bila apa-apa perkara kita buat resolusi kita perlu ubah diri kita dan sebagainya. Kita buat ambil benda yang melibatkan paling kurang kita boleh buat. Jadi untuk ini anda kira kita kena muhasabah balik. Banyak benda besar yang kita boleh buat sebenarnya. Dan anda tak mahu sebut di sini lah. Sebut di sini kita boleh fikir sendiri lah. Melibatkan diri dengan kita punya dengan gerakan-gerakan antarabangsa yang memang betul-betul dia nak solve isu Palestin. Boleh buat begitu. Banyak lagi benda lain kita boleh buat. Jadi wallahualam, ana minta maaf kalau tak faham dengan apa yang kita bicara ini. Minta maaf. Memang ana sengaja buka dalam bentuk yang mencapuh gitu. Untuk kita tengok isu ni dia tak semudah yang kita boleh bertindak A atau B. Dia bukan A, B, C sampai Z. Ada choice yang kita kena prosedur dalam isu ni. Wallahualam, minta maaf saya banyak. Terima kasih kepada Profas dan minta maaf ada salah silap dan kata bahasa. Minta maaf kepada semua. Wallahualam. Saya balik kepada Presiden. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada saudara Izzat Syukri atas penerangan yang jelas sebentar tadi. Diharapkan kita dapat mengambil pengajaran atas apa yang disampaikan. Jadinya di sini sebelum kita bersurai ada satu pengumuman. InsyaAllah pada esok hari, ini Sabtu 2004, pada hari esok jam 8 pagi hingga 12 tengah hari, buat jawab kali ini akan diadakan Mutaqab Hufaz. Mutaqab Hufaz akan diadakan pada esok hari. Dan diharapkan kepada anda semua untuk bersama-sama dengan kami di Auditorium KOS bermula pada jam 8, kerana ini adalah program yang pertama yang Profas anjurkan, dan kita buka pada semualah, tidak khusus kepada MPS, EQ dan mana-mana para Hufaz lah. Kiranya open to all, jadi dijemputlah untuk hadir. Kerana antara penjemputan yang akan hadir adalah Ustaz Muhammad Razlan bin Muhammad Bakri, merupakan penolong pegawai co-curriculum Darul Quran. Dan yang kedua adalah saudara Muhammad Azrin bin Mustafa, bekas pelajar DQ dan juga bekas graduan farmasi UI. InsyaAllah kita berjumpa pada hari ini. Wallahualam, tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al